Alhamdulillah dan kuasa surau madrasah yang tak beringin dan susah tuan-tuan dan ibu ayah anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta dikasihi kerana Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam kita bersua sekali lagi untuk menyambung kuliah maghrib pengajian ilmu tasawuf kitab penawar bagi hati. Dan alhamdulillah malam ini insya-Allah tuan-tuan kita akan berpindah kepada fasal yang keempat, sifat madmumah yang keempat. Dan sebelum itu terlebih dahulu, apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanya atas peluang yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dapat bernafas. Hari ini saja 2 berita kematian telah diterima. Salah satu tadilah kita punya ayah pada Abah Soleh, dan juga satu kematian jiran lama tuan-tuan pada Malak, anak kepada Jen di Tanjung Ipoh yang baru-baru ni dia dilanggar aksiden ke depan Taman Malak kan. Jadi 2 kematian, seorang muda yang masih muda lagi, usia 14 tahun 14 tahun, dan seorang lagi ya Abang Soleh berapa umur tu? Mungkin dah berumur pun ya? Berapa? 90 lebih, Masya Allah 93. Itulah kita dapat 93 kan. Masya Allah, umur tak kira. Dia tak mengira usia tuan-tuan. Ajal tak mengira usia. Yang dah pergi, yang dah pergi, yang baru nak pergi. Kita ni belum pergi ni adalah merupakan bakal-bakal calon calon seterusnya. Jadi bila kita akan pergi, tak ada seorang pun yang tahu bila kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tuan-tuan kita berdoa kepada Allah Taala semoga kita semua dapat membuat persiapan dan persediaan sebelum kedatangan dan ataupun dijemput kembali pulang ke kampung asal kita tuan-tuan. Seandainya kita kembali ke kampung asal lah, dan kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar daripada tersesat jalan sehingga akhirnya kita tidak dapat pulang ke kampung halaman asal kita, iaitu di akhirat kelak. Ada orang tak tersesat tak dapat pulang ya, ada. Kampung asal kita di mana tuan-tuan? Kampung asal kita itu kan syurga, diturunkan daripada syurga Nabi Allah Adam AS. Kemudian ada yang dapat pulang kembali ke kampung asal. Kita mendoakan mudah-mudahan kita dari golongan yang dapat pulang kembali ke kampung asal. Allahumma amin. Ada juga yang tersesat dalam dunia ni sampailah ke akhirat besok pun tersesat tak dapat pulang selama-lamanya. Jadi kita minta jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, selamatkan kita, bebaskan kita daripada golongan tersebut. Yang kedua, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tinggal lagi giliran kita saja belum tiba. Dan bila tiba saat itu tuan-tuan, maka dia tidak akan bertangguh walau sesaat. Kan? Dia tak akan terlewat, tak akan tercepat. Ngam-ngam. Ajal bila mana datang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ini sebenarnya hari ini tuan-tuan kita menunggu kematian. Kan? Tunggu mati. Dan istilah kita tunggu, ada orang yang prepare. Bukan sekadar menunggu dah nak mati bila dah nak mati kan. Tidak. Begitu, bahkan kita membuat persiapan persediaan. Di antaranya adalah apa kita lakukan malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati, rahmati, dan Allah Taala beri kekuatan kepada kita. Terus kita istiqamah untuk membuat persiapan dan persediaan untuk berhadapan dengan kematian, dan moga-moga kita semua dikurniakan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi malam ini tuan-tuan kita akan membicarakan dan membincangkan tentang sifat madmumah yang keempat. Pasal yang keempat, kalau ada kitab untuk surat 48. Tadi kitab pun tak apa, sebab kita bincangkan dia punya poin-poin yang penting saja untuk kita terus apply. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, bebaskan kita dari penyakit hati juga. Baik. Jadi sebelum kita teruskan perbincangan tuan-tuan, terlebih dahulu kita bersama-sama kita berselawat ke atas dengan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan semoga dengan sebab salawat Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita. Kita diberikan, kita dibukakan mata hati kita untuk kita nampak kalau seandainya terdapat ada kekurangan, keaiban pada diri kita. Semoga kita cepat sedar dan semoga kita dapat buat perubahan, berubah ke arah yang lebih baik, lebih bagus, memperbaiki, dapat menambah baikkan lagi keadaan dalaman kita dan dalaman terutamanya yang berkait dengan hati kita lah, sehingga mudah-mudahan suci hati kita dan tercapai matlamat kita mempelah dari ilmu tasawuf. Tak lain tak bukan adalah nak menyucikan jiwa. Suci jiwa, suci hati, semakin tenang kita,
Semakin tenang kita, semakin dapat dan dekat kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dapat merasakan kelezatan dalam beribadah, insyaallah. Dan dengarlah bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan yakun fi qazaa'ina nura wa takun lana wal mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takun fi khaza'inillahi nur wa takun lana wal mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan yakun fi khaza'inillahi nur wa takun lana wal mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa zil asrar adriyatil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ridwan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-awqat wa tanfariju bihi al-kurab wa tunqadha bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatim wa yustasqa rahmatu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma yuridillah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, ma sya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkir wa nafa'a wa intifa'a lifal wa istifala wal hadd 'ala at-tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalat 'ala al-khayr ittiba'u wajhillah wa ridwa'ihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Insya 8-9 minit, InsyaAllah kita lanjut sehingga 8 setengah atau 8 bolehlah asal atau awal kan sekarang ni ya. Dan kalau sekiranya tuan-tuan orang ada sebarang pertanyaan atau soalan, bolehlah buat demikian di penghujung sesi kita nanti. Lampu masjid tak ada lampu tadi ya? Tak ada. Tapi tak ada. Dia ada gangguan bekalan kan? Potang ni dia lah. Potang tadi. Asal telefon tu. Tak ada tidak. Elok, betul elok baru padam balik.
Alhamdulillah sini elok betul patah balik. Sini Alhamdulillah ada pula dia lain kosan tadi. Alhamdulillah. Yang tadi madrasah Sawingin pun blackout juga kan, kau blackout sekejap blackout juga. Jadi, Alhamdulillah betul ada balik. Baik ya, pasal keempat. Dan sebelum kita terus pada pasal keempat, tuan-tuan kita recap dulu kan. Ini checklist. Bila kita belajar ilmu tasawuf, peringkat permulaan ni tuan-tuan dan puan, kita nak semak adakah penyakit ni berada dalam diri kita, hati kita. Seandainya kalau ada, kena rawat lah. Ingat lagi kan, saya buat contoh ataupun metafora, analogi tuan-tuan dan puan, hati kita ni ibarat kolam. Dan kolam ni ada saluran. Saluran tu anggota kita lah, yang 7: mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Ini 7 ni adalah saluran yang akan masuk ke dalam kolam hati kita. Bayangkan hati kita ni macam kolam, tuan-tuan. Tengok dalam ni ada apa. Kalau kita boleh ikan, ya, pada masa yang sama kalau kita boleh juga membuang, kita lepaskan memerang masuk ke dalam kolam kita, tuan-tuan, apa yang jadi? Ikan bolo juga, memerang pun bolo. Habis ikan. Dan kalau kita boleh tengok sekarang ni, tuan-tuan, keadaan hati kita, kalau kita tengok macam mana rupa bentuk dia, air dia, macam mana tahap kejernihan dia, ya, kita boleh rasa walaupun tak nampak kan. Mungkin ada tengah-tengah setengah tuan boleh nampak, boleh bayangkan lah macam mana keadaan hati kita. Banyak yang mana tuan-tuan, banyak bersih ke banyak tak bersih, kita sendiri boleh periksa. Sebab di sini tempat kita rasakan, rasa kita tu betul, tuan-tuan. Seandainya ada banyak kotor, rasa kita tak tenang, banyak mungkin jiwa kacau, ada gangguan-gangguan. Dan kenapa dia kotor? Dia kotor ada sebab sebab inilah sifat-sifat ataupun 10 memogang yang kita follow dalam kolam ni. Dia akan mengganggu. Kita buat juga benda elok, kita solat, kita ngaji Quran, kita sedekah, kita zikir, kita belajar. Pada masa yang sama ada pula 10 ekor memogang ni kan. Yang elok, ikan pun kita ambil, kita tadah, kita masuk ke dalam kolam kita, dan pada masa sama kita lepaskan juga. Dia apa akan berlaku, tuan-tuan, hati dimakan kan. Dan akhirnya tinggal dia lah yang bermahajarela. Dah tak ada ikan dalam tu, pokoknya tuan-tuan, macam-macam lah dibuat dalam kan. Diberak dikuncing lama-lama akan tercemar lah. Dan bila kotor, kalau kita pergi tempat kolam lah, kolam air kan, kolam renang, kalau anak-anak sekolah kolam renang kan, kalau tuan-tuan tak tahu lah. Kalau kita ada di kalangan tuan-tuan yang suka macam poro kan, kalau kita topek tu kotor, tuan-tuan, kolam kotor, penuh dengan semak samun, sampah sarap penuh dengan bangkai ikan yang mati penuh dengan apa lagi, air tu dah lah bergeladak, itu air tu hijau pula kan, berlumut, tuan-tuan. Sanggup tak tuan-tuan nak mandi dalam tu? Apa yang tuan-tuan akan rasa? Selesa tak nak berjemur kat situ? Inilah juga sama keadaan yang dialami oleh orang yang mana kalau sekiranya hati kita tidak bersih, tak kotor, tuan-tuan, itulah dia punya perasaan. Dia bukan sama kan? Sebab tu kata Nabi SAW, at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Dibersihkan daripada kotoran itu separuh daripada iman. Bukan hanya kebersihan yang di luaran sahaja, bahkan yang paling penting, tuan-tuan dan puan ni, kebersihan dalaman. Ya, kerana yang dalam ni dia berada dalam diri kita 24 jam. Luar kita boleh lari, tempat kotor kita boleh lari, cari tempat yang bersih. Tapi kalau dalam dalaman kita kotor, tuan-tuan dan puan, di mana kita nak melarikan diri lagi? Itulah yang kita akan rasa, itu yang kita akan alami. Jadi ada 10 semua sekali, kita dah bincangkan 3, tuan-tuan dan puan. Ini senarai checklist dia. Kita semak, kita tengok balik. Kalau ada, masih ada lagi, berbaki lagi, teruskan. Dipanggil mujahadah. Teruskan kesungguhan kita untuk mujahadah tu, kesungguhan kita lah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan kekuatan pada kita dapat riyadhah. 2 perkara yang diperlukan, mujahadah, dan yang kedua riyadhah. Mujahadah apa? Kesungguhan, keinginan yang kuat dalam diri kita untuk nak hilangkan, untuk nak pulihkan balik, untuk nak bersihkan balik apa sahaja kekotoran tadi. Lepas tu kemudian riyadhah. Riyadhah ni adalah exercise. Hari-hari kena buat, tuan-tuan. Bukan sebulan 2 kali. Macam kita belajar kitab ni kan, sebulan 2 kali. Apa itu bersihkan, malam ni bersihkan, besok
biarkan tunggu pula 2 minggu. Macam baju kita pakai tuan-tuan rumpan 2 minggu nak basuh, macam mana? Dah nak pakai hari-hari kan, baju ni lah kita pakai tak tukar-tukar dalam masa 2 minggu tu apa kan jadi. Itulah baju kita pergi pergi pasar, kita pergi, kalau ada yang berkebun kalau ada yang berkerja kalau ada yang solat daripada minggu lepas 2 minggu akan datang baju tu tak tukar-tukar. Nak lah baju putih macam mana nak dipakai kan, ya, ataupun tuan-tuan boleh pakai lah baju putih. Apa yang jadi? Boleh bayangkan tak dia punya bentuk keadaan baju tu seandainya hanya 2 minggu sekali saja dibersihkan. Sama juga dengan hati kita tuan-tuan dan puan. Bukannya sekali-sekala. Waktu kita nak bersih, kita bersih sebulan. Nak pula yang bersih tu sebulan sekali kan, ataupun seminggu sekali. Seminggu sekali benda-benda lagi lah bila hari Jumaat tuan. Ni pergi Jumaat baru taubat contoh kan, baru nak bersihkan. Dia kena sentiasa. Maka kita pakai baju ni, maka proses penyucian dan pembersihan tu juga mesti kena berlaku senantiasa setiap masa. Bukan hanya sekadar bersihkan, dah bersih kita kena protect pula kan. Macam bola pula, sentiasa kena lindungi, kena berhati-hati tuan-tuan. Supaya tak masuk orang yang akan menyebabkan tercemar di kolam hati kita. Jadi di senarai 10 dah, 10 sifat madmumah. Daripada 10 ni 3 kita dah bincangkan. Masih ingat kita tuan-tuan apa dia? Yang pertama apa dia? Anak tolong mama. Kan ada kitab, dia ada kitab. Mama ada kitab kan. Yang pertama apa? Apa dia? Kerakusan terhadap makanan. Syarahul ta'am. Rakus. Ini sifat hati ya. Rakus terhadap makanan. Kojoh nak makan daripada pagi sampai ke malam. Pagi. Nak satu hal, kerakusan. Dalam diri itu hanya banyak memikirkan tentang makan. Ke mana nak makan, esok nak masak apa, pagi apa, tengah hari apa, malam apa, petang apa. Dia dikuasai oleh nafsu makan aku kan. Makan ni kau jawab. Orang macam ni dia hidup untuk makan. Bukan makan untuk hidup ya. Dia hidup untuk makan. Rakus makanan terhadap makanan. Salah ke? Memang kita perlukan makanan kan, tapi kita makan untuk hidup. Kita makan untuk hidup, bukan hidup. Orang yang hidup untuk makan, tuan-tuan, tengok dia boleh posting ni. Kalau ada Facebook lah, sama ya. Kalau orang-orang ada Facebook kan, atau TikTok lah, dia punya bol tu ataupun yang di share tu semua makan. Dia dah dari tahap mencintai makanan lebih lagi daripada segala-galanya. Itu kerakusan terhadap makanan. Yang pertama dah settle ya. Dah tak dalam hati kita. Kita dah bincangkan macam mana. Dan inilah sebenarnya kunci tuan-tuan untuk nak menundukkan nafsu. Ya, nak melemahkan nafsu, nak mempercepatkan proses penyucian. Pada nafsu dia kalau lemah, kita mana kita banyak berlapar. Kalau dikonyangkan ada tuan-tuan, boleh tak nak terlebih? Boleh tapi agak mencabar sedikit lah. Sebab dia dalam keadaan berlawan, dia masih kuat. Bila kuat, dia berlawan. Macam tim bola tuan-tuan, tim A, tim B kan. A lawan B. Kalau lah sama-sama kuat, dia akan jadi seri, betul? Kalau lah B lagi kuat, A chance nak menang. Ya. Sama juga dengan nafsu tuan-tuan. Nafsu dengan akal ya. Ini nafsu, ini akal. Dia akan sentiasa berentak. Dia akan sentiasa berperang dalam diri kita. Macam inilah, macam main bola sepak. Dia ada pasukan dia. Nafsu ada pasukan dia, akal pun ada pasukan dia. 2 pasukan, 2 tim. Ya. Dan kalau tim ni kuat, tim nafsu kuat tuan-tuan, tim akal kalah, dan apa akan jadi? Dia akan conquer. Dia akan lead lah kita. Apa? Mata, tangan, kaki semua. Mata, tangan, kaki. Semua sekali. Dia akan lead. Dia akan bagi arahan dan anggota akan ikut. Kalau nafsu. Tapi kalau lah akal yang mengalahkan nafsu, maka akal akan kawal. Nafsu berada di bawah akal. Dia itu je. Mana yang
menang, dia yang conquer, dia yang akan bagi arahan, dia akan ikut setiap hari, tuan-tuan, setiap masa dia dua ni berperang. Jadi untuk nak melemahkan dia, inilah kunci dia kena berlapar. Penamaan dia apa, tuan-tuan nampak? Lapar, dan banyakkan lapar, dan juga banyakkan zikir tu, bukan zikir makan, bukan ya. Ganti zikir makan dia. Baik, yang kedua, tuan-tuan, kerakusan, rakus terhadap, banyak bercakap ni, terhadap kata-kata bercakap lah. Cakap banyak salah tak? Ada cakap banyak, tapi asalkan benda manfaat. Kita bincangkan juga, tuan-tuan, ada kata-kata yang dia adalah bara api, ada yang kata-kata dia adalah tanah korek, dan ada kata-kata yang dia adalah emas. Kita mana satu yang banyak keluar daripada mulut kita ni? Emas ke, bara api ke, ataupun tanah? Bara api apa? Bara api ni benda yang haram lah, kata-kata yang haram, mengumpat, mengunci, berbohong, dan mungkin janji dan kita dah bincangkan sebelum ni. Kalau yang tanah korek tu perkataan yang tak ada apa-apa pun, perkataan yang biasa, dia neutral tapi sincere lah. Dia tidak sampai tahap mendapat dosa kan. Ataupun emas ni benda yang bermanfaat, bukan kojo dia zikir je kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berapa jam kan orang dah makan belum tuan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak, apa yang dicakapkan ada manfaat pada agama, dunia ataupun akhirat. Make sure itu emas. Jadi mana satu, tuan-tuan, ini pun kita juga kena semak setiap hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bincangkan juga sebelum ni, iaitu marah. Marah yang bersangatan, marah yang tidak terkawal. Sikit nak marah, sampai marah, lambat elok, sampai reda kan, tu lagi lah pula. Target kita untuk sifat marah ni adalah lambat marah, cepat reda. Yang kita nak capai untuk ni sifat. Semua orang ada sifat marah. Sifat marah, semata-mata marah tu bukan sifat madmumah, yang marah yang tak terkawal tu, sehingga boleh membahayakan diri dan orang lain. Itu marah yang tak terkawal, itulah yang madmumah, membahayakan orang lain. Sama ada dia membahayakan dengan perbuatan atau perkataan. Dia marah kawan tu, dia maki hamun dia macam-macam kan, dia kata padahal dia tak buat apa-apa pun, tapi kawan tu dengar tadi, langsung daripada semangat, belum ada gaji datang ke surau, dah sebab kena marah. Tu marah yang tak terkawal. Sebabkan, dan bila tak terkawal, dia senang suka hati dan dia nak luapkan pada yang lain, maka akan beri kesan yang buruk, bukan hanya kepada diri dia sahaja, tuan-tuan, bahkan kepada yang sekeliling. Lalu macam mana nak ubah dia, tuan-tuan? Ini pun kita train, kita dah berlatihan diri kan. Macam mana kita nak dapatkan, nak kontrol kemarahan, dia mesti dapatkan ketenangan. Sebelum ketenangan, kita dah bincangkan juga apa dia stage tu, tuan-tuan. Dan target kita apa dia? Lambat marah, cepat reda, supaya kemarahan kita tu tidak mendorong untuk kita melakukan perbuatan yang tak sepatutnya, dan dia akan menyebabkan kita lebih banyak bersabar. Ada petanda orang bersabar, dia payah nak marah, tapi bila sekali dia marah, okey, dia cepat reda, tak ada apa, dia senang pula nak memaafkan, tu lebih besar lagi. Jadi 3 kita dah bincangkan, tuan-tuan, daripada 10. Malam ni keempat, iaitu yang keempat adalah dengki. Ni, jadi saya kira kita baru ada 4 lah. Tengok kan. Apa lagi yang 6, tuan-tuan, kemudian malam ni kita nak bincangkan dengki. Dengki ni macam mana pula boleh semak kalau ada kitab, tengok buku surat 48. Dengki yang macam mana? Siapa sini yang tak pernah ada sifat dengki? Langsung tak pernah daripada orang dari kecil sampailah ke hari ini, saya tak pernah start. Semenjak dilahirkan tak ada, langsung pesan dengki. Dengan iri hati, cemburu kau dengan adik-beradik kau, tak ada langsung dengan kawan kau. Ada? Sila angkat tangan. Tengok sikit. Sebab kalau dia angkat tangan, dia bukan manusia. Dia bukan manusia.
Namun manusia tuan-tuan mesti ada sifat, mesti ada. Betul atau tidak? Mengaku kan. Masuk saya bercakap juga pun sama. Ada jebat dengki. Tapi semata-mata jebat dengki ni ke yang menjadi mazmumah? Tak, bukan. Dengki yang macam mana tuan-tuan dan puan? Yang menjadi kesalahan dan dia adalah memorang dalam kolam kita. Dengki macam mana? Dengki dia bercita-cita menghilangkan nikmat daripada orang lain. Dia tengok nikmat, orang lain dapat nikmat, kesenangan, orang lain dapat satu perkara yang sedap, syok lah. Dia rasa apa? Dia rasa, mak yang best kan? Dan dia dalam hati terlintas, kalau lah nikmat ni hilang pada orang tu, dapat pada dia. Contoh tu yang pertama. Ataupun dia menginginkan atau mencita-citakan supaya diturunkan bala ke atas kawan tu. Ni lagi dahsyat lagi ni. Tak tengok orang tu senang, dia minta, orang pakai kereta bosakan. Lepas ni kau tengok lah accident lah tu. Contoh kan. Itu dengki. Ini dengki tuan-tuan yang madmumah. Bermakna dengki ni dia nakkan sesuatu nikmat tu hilang pada orang yang dapat nikmat tu. Lepas orang dapat nikmat tu dia jadi dapat bala pula, musibah, baru dia perhati. Selama mana tak hilang nikmat tu, selama tu lah sakit hati sakit hati dia tengok tu, hari-hari Pak Haji ni pergi ke surau, minta-minta lah accident sekali, biar patah kaki duduk kat rumah tontok dah lah kan? Padahal orang tua tu tak buat apa-apa kat dia, tuan-tuan. Ni kalau orang lain lah, kita pun cuba perhatikanlah. Kalau seandainya petanda ni, ciri-ciri yang ada pada diri kita, bermakna tu adalah dengki yang madmumah. Kalau macam contoh kita tengok orang yang hebat, ada orang ada banyak, seronok buka Facebook ataupun ada Instagram atau TikTok, tengok orang yang pergi melancong semua, seronok melancong kan, kalau lah aku dapat melancong. Contoh, dia tengok tu dia rasa macam dia pun nak jugalah, dia sekadar nak juga nikmat tu, tapi dia tak dapat lagi, tak berpeluang, mungkin sebab kekangan kewangan ke, kekangan masa ke, tenaga ke, kesihatan ke. Tengoklah kawan tu, tanpa ada pun dalam hati itu keinginan supaya nikmat tu hilang pada kawan tu, ataupun kawan tu dapat bala. Tu dengki yang bukan dicela. Bahkan pula kalau kita tengok orang, ustazah mengajar, seronok kalau jadi ustazah ni kan, dapat berkongsi ilmu, maka ni dengki yang dipuji pula. Jadi dengki yang dikeji, dengki yang dipuji, dengki yang ada juga dengki yang diharuskan. Dengki diharuskan macam mana tuan-tuan kita tengok kawan tu dapat nikmat, bila dia dapat nikmat, dia gunakan nikmat tu untuk buat maksiat kan, dapat duit yang banyak, apa konjol kan, pergi berjudi contoh kan, ataupun dia buat kenduri, belanja minum arak contoh. Dia kaya raya, dalam nikmat dia dapat tu, dia gunakan nikmat tu untuk melakukan maksiat. Kita jadi tak perhati sebab apa? Sebab maksiat, bukan sebab nikmat tapi dia ada kait lah, sebab dia dapat nikmat tu dia buat maksiat. Kita doki, hati kita dipanggil ghibah, hati kita tu rasa macam goram, dan ini harus, kalau sekiranya petanda dia, kalau lah maksiat tu dia orang tak buat, kita tak ada rasa apa-apa. Boleh. Kalau dia tak buat maksiat, kita tak ada rasa apa-apa. Tapi bila dia buat maksiat, kita rasa nikmat Allah bagi, tiba-tiba digunakan nikmat tu untuk melakukan maksiat. Maka dengki macam ni tuan-tuan dan puan, kita inginkan maksiat tu hilang, tu harus. Dengki macam tu tak berdosa lah, tak ada pahala, tak ada dosa. Kalau kita doakan untuk kebaikan supaya dia berubah, diberikan hidayah ke, itu lebih aula lagi lah. Ini dengki yang dicela. Sekali lagi, dengki dicela ni macam mana tuan-tuan dan puan? Dengki dicela, dia nakkan nikmat tu hilang daripada orang lain, dia faham saja. Dan ini adalah merupakan dosa besar berdasarkan kepada beberapa refer dekat sini hadis Nabi SAW. Nabi pesan, berhati-hati, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Berhati-hatilah tentang dengki itu. Sesungguhnya dengki itu memakan akan semua kebaikan. Hasanat ni apa dia tuan-tuan? Kebaikan, solat, ibadah yang kita buat. Apa lagi? Sedekah. Apa lagi? Puasa, baca Quran. Lagi apa? Kita belajar ni tuan-tuan. Dan semua sekali lah kewajipan ataupun perkara-perkara sunat yang kita buat, tu hasanat.
Jadi dengki ni kalau lah berada dalam diri kita, dengki yang dicela ni tadi, dia ada dalam hati kita, dia akan makan. Ni kata orang tuan-tuan, habis. Dia akan makan semua kebaikan, semua yang kita dah buat. Seperti mana kata Nabi, api memakan kayu api yang kering. Tengok macam mana cepat dia terbakar. Kalau orang kena tangkap kan, ni api. Nabi buat analogi api. Macam mana api tu dia bakar kayu-kayu. Kalau tuan-tuan pernah apa kan, memorun, pernah memorun tak? Memorun tu maknanya pernah membakar lah kan. Pernah tengok kan macam mana cepat ni api dia makan kayu-kayu yang kering. Demikian jugalah amalan kita tu akan dimakan seperti mana api tadi makan kayu. Dimakan oleh apa? Dongki. Dan apa punca sebenarnya dongki ni tuan-tuan dan puan ya? Dan dengki adalah penyakit yang Nabi katakan penyakit umat-umat terdahulu. Memang dah ada dah. Dia bermula semenjak daripada siapa lagi? Siapa mula-mula sekali tuan-tuan dan puan yang berdengki ni? Kalau manusia Qabil Habil. Makhluk pertama sekali yang berdengki siapa? Iblis lah. Dia abah wastakbaro. Dia dah sombong kan. Lepas tu dia degil. Sebab apa kedegilan tu? Sebab dia sombong. Dan dia bagi jawapan kepada Allah Ta'ala kata, dia ada sifat takabur dalam hati dia. Khalaqani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia menghinakan. Kau jadikan aku daripada api, Adam daripada tanah. Ni punca dia tak nak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan diri lebih hebat. Dan dia pun nak sujud. Nampak tak? Cemburu. Padahal tu perintah Allah Ta'ala. Allah perintahkan kau sujud je lah. Tapi tak. Dia tak nak sujud. Dan dia bagi jawapan yang logik. Tuan-tuan logik tak? Api pernah tak? Api, kejadian api kita tengok kan? Api, pernah tak api tunduk ke tanah? Pernah tak api menyembah tanah? Tak ada. Walaupun dia tengok angin kan, dia takkan sombah tuan-tuan. Dia menjulang. Itu sifat api. Iblis bagi jawapan yang logik. Tapi perintah Allah Ta'ala ni bukan dikira berdasarkan benda logik. Tak. Bila dia perintahkan, kau sembah-sembah lah, tak kira lah kau kejadian kau daripada api ke, ada pada tanah ke. Ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu hikmah sebenarnya Allah Ta'ala ciptakan iblis. Ya, nak bagi pengajaran kan. Itu dia antara punca dia. Dia dengki. Makhluk yang pertama yang berdengki kepada Nabi Allah Adam AS. Itu iblis. Cemburu. Jadi ada 3 sebab ya. Yang pertama takabur. Tadilah macam iblis, dia takabur. Dia rasa diri dia tu ada segala kelebihan. Dia macam-macam. Takabur ni dia ada banyak perbandingan. Kalau punca takabur daripada mana? Takabur daripada ujub. Ini nanti dia akan khususkan. Dia akan sentuh tuan-tuan. Ada juga. Dua-dua ni juga adalah merupakan sifat makmumah. Nanti dia akan ceritakan kemudian. Okay? Dan cerita ni punca dengki tu daripada sifat takabur. Dan takabur berpunca daripada ujub. Ujub tu apa? Ujub ni dia perasan. Dia perasan sebab ada kelebihan. Dia rasa dia ni ada pandai itu, pandai ini. Ada kelebihan. Satu kelebihan, pandai buat kereta, pandai masak nasi. Asalkan ada kelebihan tuan-tuan, dia rasa wah, syok sendiri. Aku hebat lah. Dan kemudian kalau lah sekiranya berlakunya perbandingan dan menghinakan yang lain, contoh dia tengok budak bosan jangkung kan, bawa kereta, dia lagi anda lagi dia kan, dia bandingkan dengan lain, itu nama dia takabur. Asal daripada muncul dan dia naik pada takabur. Dan orang yang dah berada pada takabur ni tuan-tuan, dia senang tak nak tengok orang lain ada kelebihan? Tak senang. Ada punca dengki. Bila dia dapat satu kelebihan, dia dah merasai satu kenikmatan atau kelebihan, orang lain dapat. Kadang-kadang dia punya penyakit tuan-tuan, dia tak nak orang lain dapat. Ada juga orang macam tu kan. Dia dapat nikmat dan dia tak nak orang lain dapat nikmat yang sama macam dia. Pernah jumpa tak? Jadi kita tak perlu carilah. Pernah jumpa. Saya pernah jumpa tuan-tuan. Tapi kita bukan ingat prinsip kita mempelajari ilmu tasawuf ni bukanlah untuk menengok orang lain. Orang lain tu kita tengok juga sebagai apa? Cermin. Kita letak orang lain sebagai cermin. Tengok suluh pada diri kita. Ada tak sifat tu pada diri kita? Seandainya ada tuan-tuan, checklist. Kita dah tahu dah, ini ada, kita ada penyakit ni. So bila kita sedar kita ada penyakit, barulah mudah tu kita berubah. Tapi kalau kita tak sedar tuan-tuan dan puan, kita tengok orang, kita nampak orang ya, ni betul ni. Contohnya sekarang ni dah mula mencarikan siapa ni. Biasa orang dengki dengan dia, siapa ni, ada nampak ada muka-muka orang dengki kan.
Kalau kita nampak tu bukan menampak muka orang sahaja, hati-hati. Berhati-hati tuan-tuan puan ya. Sebab kita belajar ilmu tasawuf, seperti yang saya katakan sebelum ni lah, konsep mempelajari ilmu tasawuf ni, kaedah dia adalah ibarat kita letakkan cermin di hadapan kita. Segala-gala yang kita nampak tuan-tuan puan akan reflect pada diri kita. Orang lain, tapi kita tengok balik diri kita. Ada tak? Ini yang pertama, takabur. Jadi orang yang takabur tu dia mudah untuk berdengki. Yang kedua, sebab apa? Sebab bermusuhan. Sebab dendam. Dia tak suka kau. Dia adalah golongan yang tak suka, orang yang tak suka, orang yang dia benci, dia dendam. Kadang-kadang dia tak perasan tuan-tuan puan, ada orang yang dia dendam dengan semua perempuan. Ada juga ya. Kita ada tengok orang perempuan lebih pada diri dia. Macam cerita Snow White pula kan. Snow White itu cerita ni lah, cerita dongeng kan. Tapi dalam realiti tuan-tuan dan puan, wujud tak orang macam ni? Wujud. Adakah kita mempunyai ciri-ciri seperti itu? Kalau ada, tengok balik, semak balik. Kalau ada, apa perlu kita lakukan? Apa balik kita akan bincangkan. Ya. Sebab bermusuhan. Biasa kalau kita ada orang kita tak suka, dia dapat kelebihan. Contoh orang ni dia tak ngam dengan kita lah, kan? Dia tak ngam, tak ngam. Lepas tu dia niat cek pasar dengan kita. Jadi bila dia dapat nikmat, secara fitrah ni tuan-tuan dan puan, kita ni suka kalau lah kawan dapat nikmat kan. Kalau musuh dapat nikmat, kena kalau main bola Manji kan, tim yang kita tak suka pula menang kan. Padahal apa menang kita, tapi dia ada connection tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tak suka. Bila kita tak suka, dia dapat nikmat. Itu di antara punca dia. Kenapa seseorang tu berdengki? Dan mungkin juga punca tu terdapat dalam diri kita. Semak. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan, dinyatakan dalam kitab ni, punca kenapa timbulnya sifat dengki ni adalah kerana kekejian nafsu. Ni memang dia daripada semenjak kecil lagi, mungkinlah macam mana saya dah jelaskan sebelum ni tuan-tuan dan puan, kita ni mengkosak ada sebab berlakunya satu sifat yang ada dalam diri kita ni, ada sebab dia. Antara sebab terbesar dia apa tuan-tuan dan puan? Dan Nabi katakan kullu maulud yuladu dalam fitrah, sedangkan anak ni dilahirkan dalam keadaan fitrah suci kan. Mana suci ni kosong tuan-tuan dan puan, tak ada apa. Yang programkan tu siapa? Fa'abawaihi, mak ayah. Batu hati-hati mak ayah ya, ataupun bakal menjadi mak ayah. Kalau kita nak berdengki tu kadang-kadang ni benda ni akan mempengaruhi anak. Kita programkan kepada anak-anak. Apa kita cakapkan, apa kita buat, apa kita perlihatkan kepada anak-anak dan tuan-tuan, dia orang akan follow. Dan itulah lebih pantas sekali dia orang belajar, lebih cepat lagi. Jadi hati-hatilah dengan perkataan. Kalau kita tak perhati dengan adik-adik kita kan, contoh tak perhati dengan mak saudara kita kok, jangan sekali-sekali tuan-tuan kita pergi bawa sembang bercerita dengan anak-anak tentang perkara tu. Dia akan mempengaruhi, mesti akan. Dan itu lebih cepat lagi. Jadi punca yang ketiga ni tuan-tuan dan puan memang berlaku. Dan semenjak daripada bila lagi? Semenjak selepas daripada kita dilahirkan. Tengok macam mana kadang-kadang kita diperlakukan, kita dibuat, dan oleh kerana kita diperlakukan yang tak sepatutnya, kita rasa tak sepatutnya lah, pada akhirnya kita pun rasa tak puas hati tu dengan seseorang, mungkin dengan mak ayah contoh lah, ataupun adik-adik. Dan kadang-kadang perasaan ketidakpuasan hati tu dia akan berulang nanti bila dia berjumpa dengan orang yang sepesen dengan orang yang ataupun contoh dia tak ada jumpa dengan orang yang nama anak nombor 2. Dia ada masalah dengan anak nombor 2. Jadi dia pergi mana-mana tuan-tuan, dia akan masalah dengan anak nombor 2. Sedangkan perkara itu sebenarnya adalah trauma yang berlaku ketika waktu dia kecil kan. Anak nombor 2 ni siapa? Akak dia lah, ataupun abang dia. Abang dia ni buat macam mana dekat dia? Abang dia ni tahu. Dia pergi bully, dia pergi apa kan. Lepas tu dia tak perhati kan. Dia marah dengan abang dia. Lepas tu benda tu kan secara tidak sedar akan berlaku pula kepada yang lain. Itu di antaranya lah. Ini dipanggil kekejian nafsu, yang dia tak perasan. Kadang-kadang dia tak sedar tuan-tuan ya. Tak boleh tengok. Ini saya katakan tadi, tak boleh tengok orang sikit. Dia tengok orang depan, dah mula. Dan berbahayanya penyakit ni tuan-tuan dan puan, dia boleh beri kesan kepada yang lain. Dan kesan dinamakan penyakit ain. Salah satu penyakit ain, dia punya
pembawa penyakit ain ini adalah orang yang mempunyai perasaan hasad, dengki yang sangat kuat. Dia tengok orang lain, dengki, cemburu, iri hati, kan? Dan pandangan itu tuan-tuan akan mengakibatkan orang yang dia tengok tadi itu dapat mudarat juga. Setengah kes lah. Kadang-kadang boleh jatuh sakit. Dan kalau tengok budak tu, kalau kita orang, kebiasaan orang kita kan, kalau budak-budak kecil dia tengok orang tu, dia akan, biasa ada orang yang jenis dia tak puji, dia tak puji, dia tukarkan puji kepada keji kan. Buruk budak ni, untuk nak mengelakkan ain lah. Itu orang dulu punya alasan lah. Ya? Tapi tak sepatutnya cakap macam tu juga kan. Kalau kita mak ayah, kalau kita nenek kan, cucu kita, orang cakap macam tu, buruk lah budak ni, terasa hati kan. Tengok kan. Ya, jadi itu nak mengelak. Niat dia baik nak mengelakkan penyakit ain. Dan penyakit ain ni tuan-tuan nampak, salah satu punca dia adalah dongki, dan kedua kagum. Tengok orang kan, kejap lagi accident contoh lah. Tengok kereta, dia akan berlaku satu perkara yang tak adalah kita katakan disebabkan ain itu semata-mata, tidak. Tapi Nabi kata, kalau lah ada perkara yang boleh mengatasi qada, ain adalah satu penyakit ain. Dan penyakit ni tak perasan tuan-tuan dan puan, dia berlaku. Dan dia boleh berlaku di kalangan siapa saja, tak kira hatta orang soleh sekalipun. Dia boleh berlaku pada orang-orang yang ni, orang alim ke, tak kata yang tak alim ke, dia boleh berlaku. Jadi, dan ni salah satu punca dia, dengki. Baik. Itu punca. 3 sebab kenapa berlakunya perasaan dengki dalam hati seseorang. Kalau ada dalam hati kita tuan-tuan dan sifat ni, tengok balik melampau ataupun tidak, ada tak? Dia punya petanda-petanda ataupun ciri-ciri yang telah disebutkan tadi. Kalau ada, tolong rawat tuan-tuan dan sebab apa? Dia berbahaya. Bahaya macam mana? Tadilah telah kita bincangkan, telah saya sebutkan tadi dalam satu hadis Nabi SAW, yang mana dia akan makan habis. Dah lah dia makan habis, lepas tu pula tuan-tuan dan puan, dongki ni dia akan mendatangkan mudarat pada diri dia. Dia boleh berosah pada diri dan pada agama dia, pada diri, agama dan dunia dia. 3 perkara. Macam mana nak hilangkan kalau ada penyakit ni tuan-tuan dan puan? Nak hilangkan, kaedah nak hilangkan penyakit ni, dia tak ada ubat kata tak ada ubat, melainkan dicampurkan 2 ramuan ni saja. Jadi ubat dengki ni tuan-tuan dan puan, yang pertama kata dia ilmu, dan yang kedua amal. Ilmu di sini maksudnya adalah kesedaran. Itu ubat dengki. Okay. Kita tulis sikit ini sudah boleh betul? Ada yang nak screenshot ke? Cikgu dah laporkan. Dengki. Punca yang pertama apa tadi? Yang pertama takabur. Yang kedua bermusuhan. Dan yang ketiga kekejian nafsu. Memang tak boleh tengok orang pandang sikit, ada tak puas hati. Dan kenapa dia ni menerima rumah tuan-tuan? Sebab dia cemburu dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada orang lain. Kemudian dia nak nikmat tu hilang, seolah-olah dia ni nak ambil alih tugas Allah Ta'ala. Itu sebab tu dia rumah. Sebab tu dia makan habis amalan yang lain. Dan seorang ni tak patut dapat ni. Dia Tuhan, kau nak tentukan orang ni layak dapat tak dapat. Ni kalau dalam diri kita lah. Adakah kita Tuhan tuan-tuan, kita nak tentukan orang ni, dia dapat banyak nikmat ni. Dan kadang-kadang kita tengok luaran dia dapat banyak nikmat, kita tak boleh sebalik itu tuan-tuan kan. Hari ni kan ada sosial kan, semua terpampang kan, semua orang share tentang apa ni, seronok pergi melancong sana, dapat ni, dapat itu, dapat ni. Dia orang hanya tunjukkan kebahagiaan. Ingat dunia ni tuan-tuan, dia adalah kepura-puraan semata-mata. Di sebalik kebahagiaan tu, kita ingat kadang-kadang ada orang tengok, macam tak ada apa-apa kan. Kalau tak ada apa-apa tu kan manusia.
dunia tempat diuji ya. Pasti ada bodoh di sebalik itu. Dia bukan dia bahagia, tapi yang tunjuk tu bahagia. Sebab tu kita akan orang yang selalu terdedah kepada media sosial ni, dia mudah dapat penyakit tekanan, tertekan, stres, tengok online kan, ataupun depres, kemurungan ke, ataupun risau, anxiety kan. Sebab tengok orang ni senang, dia susah. Tapi orang ni tuan-tuan orang pada tak nak ceritakan susah ke online. Ada tapi jarang lah. Kebanyakan dia cerita yang sosial kan, seronok ya. Yang sakit-sakit masalah dalam rumah tangga ada tak? Kecuali artis lah. Alhamdulillah min dzalik kan. Untuk dapatkan publicity, tujuan wallahu a'lam. Kan? Kalau kita orang normal ni tuan-tuan masa saja kita cerita masalah bergaduh kan dengan bini kita kau, dengan anak kita tiga dalam Facebook, dalam WhatsApp kau boleh. Sanggup tak kita cerita? Tu orang normal. Ini 3 punca. Dan ubat dia apa tuan-tuan? Ubat ada 2 penawar dia ataupun penawar penawar. Pertama ilmu, yang kedua amal. Dia panggil majun dua-dua ni, dia kena campur. Ilmu ni maksud apa ya? Sedar. Ingat lagi tuan-tuan, kunci kepada perubahan adalah sedar. Hal yang penting adalah kesedaran. Sebab kalau kita tak sedar, yang penyakit ni ada dalam diri kita, ada tak? Apakah akan wujud keinginan kita nak ubah apa betul kan? Kita pun tak sedar kan? Benda ada, penyakit ada, tapi kita tak sedar. Dan kita rasakan tu bukan penyakit, kita okey je. See? Ada orang dia macam tu kan? Dan tak ada apa-apa pun. Dongki biasa dah dongki. Dan dia tak tahu pun dengki tu berbahaya kalau dah ada ni tadi. Kalau dengki tu ada kena apa ni, dia berkait dengan tarifan tadilah, pengertian dengki yang menjadi sebab madmumah. Yang pertama yang kita kena ada adalah ilmu, sedar, dan yang kedua amal, tindakan. Ini tindakan nak buat apa? Untuk kesedaran ilmu ni tuan-tuan dan puan, disarankan di sini macam mana cara dia ya. Dia kena bila dia sedar dia ada sifat dengki, dan dia berfikir tentang kesan dan mudarat dengki pada diri dia, pada 2 perkara ya. Pertama pada agama, dan kedua pada dunia. Macam mana kesan dengki pada agama? Tadilah kita dah pernah-pernah tuan-tuan dan puan berkorban macam-macam kan. Bangun pagi solat subuh, lepas tu kemudian lepas solat subuh tu berzikir lagi, ada yang macam wirid, dan ada yang tambah baca Quran lagi, macam-macam. Lepas tu kemudian ada yang bersedekah pula, lepas tu pergi pula join mana-mana majlis ilmu kau, dan banyaklah kebaikan kita dah buat. Tiba-tiba sebabkan dengki ni tadi habis lenyap semua. Sanggup ke kita nak biarkan? Adakah kita nak biarkan memohon dengki ni dalam kolam hati kita? Ini bagi kesedaran. Fikir tu mudarat dia. Ya, dan pula add on tuan-tuan, dengki ni tadi itu dia akan mengundang kemurkaan Allah. Ini kesedaran yang perlu kita kena bagi tahu pada diri kita lah, seandainya ada sifat dengki ni. Ini siapa yang kena buat tuan-tuan, diri sendiri ya. Kita kena bermonolog. Kena bercakap di sini tuan-tuan. Terlintasnya perasaan dengki, tanya balik, adakah kau sanggup? Kau dengki macam mana? Dengki nak hilang nikmat pada orang ya. Elok kau dengki macam tu. Kita sendiri tuan-tuan ya. Bukan orang lain yang nasihatkan kita. Kita sendiri yang kena buat. Ini dia panggil ilmu, kesedaran. Ini kita bercakap dengan seorang aku kan. Sekarang terlintas, tengok online sana, ada pula terlintas supaya nikmat tu hilang. Cepat-cepat tuan-tuan. Tanya balik pada diri kita, sanggup pun kita nak korbankan amalan yang kita dapat dengan perasaan ni? Perasaan ni tak betul ni, tak bagus ni. Dan juga perasaan ni sebenarnya akan mengundang kemurkaan Allah. Apa sebab tadi lah, yang bagi nikmat siapa? Sekarang ni kau dongki dengan siapa sebenarnya? Ini kita kena bercakap dengan diri sendiri tuan-tuan. Boleh buat tu? Itu cara pertama, dengan ilmu. Ya, cara yang kedua, fikirkan mudarat pada agama. Mudarat pada agama dan yang kedua, mudarat pada dunia. Agama, dunia. 2 ya. Ilmu ni fikirkan mudarat
kesan ataupun kemudaratan pada agama. Contoh kaki mudarat, kesan buruk pada agama. Ini saya ambil kita ya, pada agama dan dunia. Agama macam mana tadilah, agama tu. Dunia bila kita berdengki dengan seseorang, orang yang kita dengkikan tu, tuan-tuan dan puan sekalian, macam mana keadaannya? Hilang tak nikmat tu? Jadi kita yang dengki ni, contoh kalau kita dengki, siapa yang sakit? Yang sakit hati kita kan. Goram ya. Dan yang akan mudarat, dapat mudarat daripada dengki tu adalah orang yang mendengki lah. Kalau orang dengki tu adalah kita lah. Kita yang akan tanggung kesakitan tu, tuan-tuan dan puan. Selama mana nikmat tu tetap kokal dengan kawan tu, selama tu lah kita sakit. Sanggup kita membiarkan kita sakit? Ini juga di antara kesedaran yang perlu ditanyakan kepada diri kita kalau timbul lintasan ataupun sifat ni tadi. Ya. Dia ibarat macam kita baling batu kan. Kita nak baling batu, kawan tu tak kono pun, tapi kono kat kita. Ni mudarat kesedaran. Itu yang pertama. Adapun amalan macam mana tuan-tuan dan puan? Amalan disarankan ni ada. Yang pertama, kena tahu hukum dengki, kena tahu pun sedar jugalah. Dan apa perkataan ciri-ciri berdengki tadi tu, kita dah belajar tadi. Berdengki ni dia nak hilang nikmat, kita dah tahu dah. Kalau dah terlintas perkataan ni tuan-tuan dan puan akan datang, itu adalah merupakan kata-kata dengki yang madmumah. Jadi macam mana kita nak buat? Dia kena tukar, adjust baliklah perkataan tu. Dan dia kena buat lawan bagi keduanya. Dia baik macam nak kena buat macam mana ni? Dia kena puji. Kalau dengki ni dia iri hati. Kalau sekiranya nak kontra, dia nak apa ni? Dia nak counter back balik. Dengki ni macam mana tuan-tuan dan puan? Puji. Ni agak mencabar lah. Dia kena puji.